Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tirmidzi. Bab ma jaa'a fi salati ila rahilati. Ya, dah, ya, 205. Babu ma jaa fi karahiyati ay yakhussal imamu nafsahu bid-du'ai. Situ. Bab ini datang menceritakan mengenai tegahan seseorang imam mengkhususkan dirinya dengan doa jika dia doa semasa dia ada bersama dengan makmum. Dia doa tu doa khusus untuk diri dia seorang. Misal kata Allahumma ighfirli, dia guna sirah mufrad untuk seorang diri, tidak guna Allahumma ighfir lana misalan untuk ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah imam tu bawa cara tu. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba merdeka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu ay la yajuzu, tidak harus limri'in ay yanzura fi jawfi baiti imri'in, tidak harus bagi seseorang dia melihat ke dalam rumah seseorang hatta yasta'dina, sehingga dia meminta kebenaran, yakni minta kebenaran daripada penghuni rumah tu. Jadi minta kebenaran maksudnya dia bagi salam sebelum masuk rumah seseorang ataupun
sebelum melihat dalam rumah seseorang. Jadi maksudnya berdiri di sebelah pintu yang mudah masuk, mudah jengak dalam rumah, bagi salam. Bila dapat kebenaran daripada tuan rumah, barulah masuk, barulah tengok dalam rumah tu. Sebelum dapat kebenaran, sebelum bagi salam, tengok dalam rumah orang, itu maksudnya dia dah masuk dalam rumah orang tanpa minta izin ataupun sebelum dia dapat kebenaran. Jadi penglihatan dia dah pun ceroboh masuk dalam rumah orang sebelum dapat kebenaran daripada tuan rumah. Jadi itu sebab Nabi SAW tegah seseorang melihat ke dalam rumah seseorang sebelum dia meminta kebenaran untuk daripada tuan rumah tu. Fa in nazara, maka jika dia dah lihat maksudnya dia dah lihat sebelum dia dapat kebenaran daripada, sebelum dia minta keizinan daripada tuan rumah tu, itu bermakna faqad dakhala, dia dah pun masuk. Maknanya dia dah ceroboh masuk rumah orang dengan penglihatan dia dah masuk. Jadi itu dikira haram. Wala ya'ummu qauman, dan seseorang tidak boleh jadi imam bagi mana-mana kumpulan. Fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum ay duna musyarakatihim fi du'aihim. Dia tu jadi imam, kemudian ketika minta doa, dia khususkan dalam doa tu untuk diri dia saja, tanpa meminta orang selain daripada mereka tu. Maksudnya tanpa sertakan mereka makmum tu dalam doa dia. Dia minta untuk dia seorang guna sirah mufrad mutakallim, Allahumma ighfirli warhamni dan sebagainya. Dia tidak sebut Allahumma ighfir lana warhamna, tidak menyertai makmum sekali. Kalau imam jenis seperti itu juga tidak layak jadi imam. Nabi SAW tegah dia tu jadi imam. Fa in fa'ala faqad khanahum, maka jika dia lakukan, maksudnya dia lakukan doa cara seperti itu, minta khusus untuk diri saja, tidak masukkan makmum sekali. Kalau dia dah lakukan begitu, bermakna faqad khanahum, maka sesungguhnya dia dah mengkhianati kepada mereka, khianah kepada mereka makmum itu. Wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun, ataupun haqanun bikasril qaf, haqinun. Yang ketiga, tidak boleh berdiri untuk sembahyang dalam keadaan menahan air kecing. Orang tu nak kecing sangat, tapi dia dia tak pergi kecing dulu, dia sembahyang dalam keadaan menahan air kecing, nak buang air tu dia tahan sembahyang. Jadi itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ataupun illah Nabi sallallahu alaihi wasallam
larang seseorang sembahyang dalam keadaan menahan air kencing itu ada dua. Pertama, dalam keadaan seperti itu dia sembahyang, itu menghalang khusyuk dalam sembahyang. Itu satu illah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar larang seseorang kencing sembahyang dalam keadaan menahan nak kencing tu. Yang kedua, sembahyang dalam keadaan seperti itu dianggap hamilu najasah menanggung ataupun membawa najasah dalam sembahyang ketika dia sembahyang. Jadi sebabnya dia menahan daripada keluar najasah tu. Kalau dia menahan nak kencing tu qasdan dengan sengaja, itu memang dianggap ataupun serupa hamilun najasah, yang menanggung najis dalam ketika dia sembahyang tu. Itu illah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang seseorang sembahyang dalam keadaan menahan air kencing itu. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Abi Umamah, semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah dan Abi Umamah. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadis Sauban hadisun hasanun. Hadis Sauban tu yang dah baca sani, kiranya hadis tu hadis hasan. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير. Diriwayatkan hadis ni daripada satu sanad lagi, iaitu Muawiyah bin Salih daripada Safar bin Nusair an Yazid bin Shuraih an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat daripada Abi Umamah, yang hadis bab tadi daripada sahabat Sauban maula Rasulullah, dan ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah semakna dengan hadis ni, iaitu wa ruwiya hadzal haditsu an Yazid bin Shuraih. Riwayat hadis ni daripada Yazid bin Shuraih, juga daripada Abu Hurairah. Tadi Yazid bin Shuraih daripada Abi Hay al-Muadzin, baulah daripada sahabat tu, Sauban tu. Jadi di antara dia dan sahabat ada satu orang dalam sanad tu. Di sini pula di antara Yazid bin Shuraih dan sahabat Abi Umamah tidak ada wasitah, tidak ada perantaraan. Begitu juga dalam satu sanad lagi, sanad daripada Abu Hurairah pun sama juga. Yazid bin Shuraih ni dia riwayat terus daripada sahabat Abu Hurairah. Jadi biasalah, sebelum sempat dengan sahabat, mereka ambil hadis daripada sama-sama tabi'i kibar. Bila sempat dengan sahabat-sahabat tu, mereka menerima pula hadis tu supaya dapat sanad Ali. Wa ka'anna haditha Yazid bin Shuraih an Abi Hayy al-Mu'adzin
an Saubana fi hadha ajwadu isnadan wa ashharu, dan seolah-olah hadis Yazid bin Shuraih riwayat daripada Abi Hay al-Mu'adzin al-Himsi itu dikira riwayat itu daripada Sauban dalam bab ini dianggap ajwadu isnadan, sanad paling bagus, wa ashharu, dan sanad paling masyhur. Jadi kira-kira tu di antara Yazid bin Shuraih dalam dua sanad tadi daripada Abi Umamah dan Abi Hurairah tu, kiranya sanad tu direct daripada sahabat. Di sini sanad daripada Abi Hay al-Mu'adzin di antara Yazid bin Shuraih dan sahabat Sauban tu ada tabi'i kibar Abi Hay al-Mu'adzin Sani. Tapi walaupun sanad tu sanad panjang, yang dua tu sanad pendek, Imam Tirmizi tarjih kepada sanad yang ada Abi Hay al-Mu'adzin tu. Jadi biasalah kajian ataupun ijtihad daripada imam muhaddisin, walaupun sanad dua ni dianggap ali, tapi sanad yang nazil tu kiranya rawi-rawi dalam sanad tu kurang masalah. Mungkin dalam dua sanad tu berbanding dengan sanad daripada Abi Hay al-Mu'adzin tu mungkin ada masalah rawi dan sebagainya. Jadi berdasarkan kaedah ijtihad yang ada pada Imam Tirmizi, dia utamakan sanad Abi Hay al-Mu'adzin tu. Sebab tu dia kata hadis Yazid bin Shuraih daripada Abi Hay al-Mu'adzin daripada Sauban tu dalam bab ni seolah-olah sanad paling bagus dan juga sanad paling masyhur. Ada juga setengah menghukum hadis Sauban al-Mazkur Sani, katanya hadis tu maudhu'. Jadi pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi Allamah Mubarakpuri dia nafi, dia kata al-hukmu ala hadis Sauban al-Mazkur bi'annahu mawdu'un laysa bisahihin, menghukum terhadap hadis Sauban tersebut dengan hukum maudhu' tu, katanya Allamah Mubarakpuri tidak sahih, bal huwa hasanun kama saraha bihi Tirmizi, bahkan hadis itu adalah hasan seperti mana Imam Tirmizi jelaskan dengan kedudukan hadis sebagai hasan tu. Jadi biasalah di sisi a'immah ada khilaf dari segi menentukan kedudukan hadis sebagai sahih, hasan, daif jiddan, maudhu'. Jadi terkadang sesebuah hadis dianggap maudhu' di sisi sesetengah imam muhaddisin, tapi hadis itu juga terkadang di sisi sesetengah imam muhaddisin tidak dikira maudhu'. Jadi hasan pun ada, sahih pun ada, daif pun ada. Jadi ada khilaf-khilaf, memang ada. Jadi ketika ada khilaf
sesetengah muhaddisin kata maudhu dan setengah kata tidak maudhu. Ketika itu macam mana kita nak selesai, nak kira maudhu ke ataupun hasan? Kalau kira maudhu, hadis itu mesti ditolak. Kalau kira hasan, hadis itu kira layak beramal. Jadi susah nak selesai. Jadi ketika kita temu dengan keadaan seperti itu, kita tengok yang kata hasan sahih itu siapa, yang kata maudhu itu siapa. Dan kita tengok yang muhaddis kata maudhu itu sikap dia tu macam mana. Kita tengok di situ. Kalau sikap imam yang menentukan hadis sebagai maudhu tu, sikap dia tasyaddud, terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu. Maksud terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu ni, muhaddis yang mempunyai sikap keras ni, terkadang hadis hasan pun dia kata maudhu, hadis dhaif pun dia masuk dalam bilangan maudhu. Berlaku begitu, seperti mana Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibnul Qayyim, Jalaluddin Sayuti juga terkadang terikut cara tu. Dan Imam Ibn Hibban, Imam Jauzaqani, ada sebahagian imam muhaddisin dianggap mutasyaddidin, mereka yang mempunyai sikap tasyaddud menentukan hadis sebagai maudhu. Jadi maksudnya di sisi imam hadis lain, hadis itu hasan dhaif, hasan ataupun dhaif. Tapi di sisi imam-imam muhaddisin yang mempunyai sikap terlalu keras sani, di sisi mereka hadis-hadis hasan ataupun dhaif di sisi imam lain tadi dianggap sebagai maudhu. Jadi bila bertemu keadaan bercanggah di antara imam-imam yang mempunyai sikap tasyaddud dan di antara imam yang mempunyai sikap sederhana, ketika itu keputusannya daripada muhaddisin kita ikut keputusan daripada muhaddisin yang mempunyai sederhana. Jadi kalau pendapat Imam Ibnul Jauzi kata maudhu bercanggah dengan misal kata dengan pendapat Zakaria Al-Ansari ataupun Hafiz Ibn Hajar, maknanya Ibnul Jauzi kata maudhu, Ibn Taymiyah kata maudhu, Imam Zakaria Ansari kata hasan, Imam Hafiz Ibn Hajar kata dhaif misalan. Ketika itu kita pegang dengan pandangan Imam Zakaria Al-Ansari dan Hafiz Ibn Hajar. Itu satu garis panduan disediakan oleh jumhur muhaddisin. Jadi punca daripada situlah hadis ini pun ada setengah kata tidak sahih maudhu, tapi Imam Tirmizi kira hasan, ijtihad dia hasan, dan Allamah Mubarakpuri dia menyokong kepada penentuan hadis sebagai hasan daripada Imam Tirmizi itu. Babu ma jaa man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab ini datang berkenaan dengan orang yang menjadi imam bagi sesuatu kumpulan, sedang mereka kaum itu
tidak suka kepadanya, tidak suka kepada orang yang jadi imam tu. Imam tu, dia tu jadi imam bagi orang-orang ramai tu yang tak suka sama dia tu. Jadi tak suka tu apa sebab? Kita akan jumpa dalam hadis tu. Haddatsana Abdullah Ala ibn Wasil al-Kufi, akhbarana Muhammad ibn Qasim al-Asadi عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة Nabi sallallahu alaihi wasallam kutuk, laknat maksudnya minta jauh daripada rahmat Allah. Jadi Nabi SAW minta Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Ada 3 individu. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki, yakni seorang imam yang menjadi imam bagi mana-mana kumpulan, sedang mereka kaum tu tidak suka kepadanya. Tidak suka tu disebabkan makmum tu nampak ataupun makmum tahu perkara dikeji di sisi syariah ada pada imam tu. Imam tu bercanggah perbuatan dia ataupun kata-kata dia bercanggah dengan syarak, ataupun makmum tak suka dengan imam tu disebabkan imam tu suka buat bid'ah sama ada dalam usul ataupun furu', ataupun makmum tidak suka kefasikan yang ada pada imam, ataupun yang jadi imam tu tidak alim bab sembahyang dan sebagainya, dia tu jahil. Sebab tu orang ramai tidak suka, mungkin dia tidak alim, jahil, tapi dia ada kuasa, dia juga boleh nak jadi imam. Ada setengah-setengah tempat begitu. Jadi orang tu ada masalah dari segi urusan agama. Sebab tu makmum tak suka. Dalam keadaan makmum tak suka begitu, dia jadi imam. Itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, kalaulah seseorang memusuhi dengan imam disebabkan urusan dunia, dia tak suka, mungkin ada tidak setuju dengan imam tu berkaitan dengan urusan dunia, dia nak marah dengan imam. Kalau makmum tu, kaum tu tidak setuju dengan imam disebabkan urusan duniawi, itu tidak termasuk dalam hukum ni. Kalau marah seperti itu, tidak setuju, tidak suka seperti itu, marah ataupun tidak suka dengan imam sani, itu tidak, imam tidak akan dilaknat. Wa mar'atun batat. Yang kedua, orang yang dilaknat Allah, seorang wanita batat bermalam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dalam keadaan suaminya murka ke atasnya, marah kepadanya,
Ini pun supaya tadi juga marah daripada suami itu pada isteri disebabkan buruk akhlak isteri ataupun isteri kurang sopan, tidak ada adab ataupun biadab dengan suami, ataupun isteri tidak taat kepada suami. Jenis isteri seperti itu bermalam tidur, tapi keadaan dianya dimarahi oleh suami disebabkan sebab-sebab tersebut tadi. Kalau macam tu, wanita seperti itu juga akan dapat laknat sumpah daripada Rasulullah SAW, iaitu Nabi SAW minta jauh orang tu daripada rahmat Allah. Yang ketiga, warajulun sami'a hayya 'alal falah. Jadi yang sani wa mara'atun tu, kalau suami dia tu marah tanpa ada apa-apa kesalahan tersebut tadi, kerana buruk akhlak ataupun kerana biadab ataupun kerana tidak taat, tidak ada kesalahan-kesalahan itu, tanpa ada apa-apa kesalahan, sahaja suami itu nak marah dengan isteri, dalam keadaan seperti itu isteri tidur, itu tidak ada dosa apa-apa bagi isteri walaupun suami dia marah. Tidak, tentu sebab-sebab yang tidak disebut dalam syarak, itu tidak termasuk dalam hukum ni. Warajulun sami'a hayya 'alal falah. Yang ketiga, seseorang yang dengar hayya 'alal falah, seruan azan daripada masjid, kemudian lam yujib ay lam yadhhab ilal masjid lissalati ma'al jama'ah min ghairi uzrin, dia tidak menyahut, tidak menjawab seruan azan tu. Tidak menjawab seruan azan maksudnya dia tidak pergi ke masjid untuk sembahyang berjemaah tanpa ada keuzuran. Dia tidak ada apa-apa uzur yang keuzuran yang dimaafkan daripada hadir sembahyang berjemaah tu, tidak ada, tanpa ada keuzuran sengaja dia tidak pergi ke masjid untuk sembahyang, dia dengar azan, jadi dia tu juga akan dilaknat. Wa fil babi 'an ibn Abbas wa Talhah wa Abdullah ibn Amr wa Abi Umamah qala Abu Isa hadits Anas la yasihhu. Hadisnya Anas bin Malik sani laknat Rasulullah terhadap 3 orang sani. Hadis itu dianggap tidak sahih. Tidak sahih itu di segi sanad, bukan di segi matan hadis itu. Tidak kata hadis itu tidak sahih. Yang sebut 3 perkara dilaknat sani tak betul, tidak begitu. Maknanya tidak sahih itu di segi sanad dia. Li'annahu qad rawa hadha 'anil Hasani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis ini ada juga riwayat daripada Hasan Basri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, secara mursal. Secara mursal maksudnya menggugurkan nama Anas bin Malik daripada sanad itu.
Itu mursal. Yang tadi Anil Hasani qala sami'tu Anas bin Malik, itu ada sebut nama sahabat, sanad bersambung. Mursal pula gugurkan sahabat daripada sanad tu, sanad tidak bersambung. Tapi Imam Tirmizi kata hadis Anas sanad bersambung tu tidak sahih. Maksudnya hadis ni ada juga sabit dengan sanad mursal dan juga sanad mausul. Dan sanad mausul tu, sanad yang bersambung tu menjadi dhaif. Jadi hadis-hadis ni kira sahih, dhaif, hasan dan sebagainya, itu kira berdasarkan dalam sanad tu ada rawi dhaif ke tidak, ataupun sanad tu terputus ataupun tidak. Ada banyak kategori untuk kira hadis-hadis tu sahih ataupun dhaif. Jadi dalam pada tu tidak semestinya hadis mausul tu, hadis yang sanad bersambung tidak terputus, seperti sanad Anil Hasani qala sami'tu Anas bin Malik qala, itu mausul. Tidak semestinya mausul tu sahih. Mursal yang menggugurkan sahabat daripada sanad tu disebabkan tidak sebut sahabat, putus, itu dhaif. Itu tidak kira begitu. Yang kiranya di sini apabila kaji dalam sanad mausul sani, dalam sanad itu ada rawi Muhammad bin Qasim, riwayat daripada Fadl bin Dalham. Cuba kita tengok balik sanad itu. Haddatsana Abdul A'la ibnu Wasilin al-Kufiyyu akhbarana Muhammad bin Qasim al-Asadiyyu anil Fadl bin Dalham. Di situ ada Muhammad bin Qasim dalam sanad mausul itu. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, wa Muhammad bin al-Qasim takallama fihi Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Qasim ni Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Jarh wa Ta'dil, dia berbicara, yakni petikai padanya pada Muhammad, berkenaan Muhammad bin Qasim tu. Wa dha'afahu, dan Imam Ahmad bin Hanbal mentad'ifkan dia. Imam Ahmad bin Hanbal tentukan Muhammad bin Qasim ni perawi dhaif wa laysa bil hafiz, sedang dia tu bukan hafizul hadis. Jadi disebabkan Muhammad bin Qasim sanad mausul hadis Anas bin Malik sani tidak sahih, dhaif. Itulah Imam Tirmizi kata hadis Anasin la yasihhu. Tapi ada hadis yang datang dengan secara mursal, mursal pula tidak menjadi masalah, sebab dalam sanad hadis mursal tidak dapati perawi yang mempunyai masalah. Boleh tentukan sanad hadis itu sebagai dhaif, itu tidak ada. Jadi yang gugur pula di situ sahabat dalam sanad mursal itu. Jadi itu juga tidak menjadi masalah. Kalau gugur tu selain daripada sahabat dalam sanad tu, di situ baru mau kira sanad hadis tu sebagai munqati, sanad terputus, dan akan dikira daripada bahagian dhaif. Munqati ini min aqsamid dhaif, tapi
bila yang gugur tu dalam sanad sahabat disebabkan dah pun disepakati muhaddisin as-sahabatu kulluhum adul, sahabat semua mereka tu dianggap adul, adal siqah, yang dipercayai. Jadi sebab tu mursal sahabi tu diterima sama sekali di sisi muhaddisin. Lagipun dalam hadis, dalam sanad hadis, kalaulah sanad datang mursal tu sekiranya daripada Hasan Basri juga, kalau begitu lagi tidak ada masalah, disebabkan muhaddisin dah setuju, dah sepakati mursal sahabi yang datang daripada Hasan Basri dan Abdullah bin Mubarak ni diterima sama sekali. Tidak ada apa-apa pertikaian di situ. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi daripada jumlah yang dia bawa isyaratan dapati hadis Anas bin Malik sanad mausul tu dhaif, dan hadis mursal tu datang dengan sanad mursal tu dikira tidak dhaif. Qad kariha qaumum min ahli ilmi ay umur rajulu qauman wa hum lahu karihun. Sekumpulan ulama menganggap makruh dan mereka menegah seseorang mengimami kaum dalam keadaan kaum tu tidak suka sama dia. Fa iza kana al imamu ghaira zalimin, maka apabila imam tu bukan zalim maksudnya dia tidak buat apa-apa perbuatan bercanggah dengan hukum syarak, dalam keadaan dia tidak zalim, tidak bercanggah apa-apa, tidak buat perbuatan bid'ah fasik dan sebagainya, dalam keadaan imam tu elok-elok, makmum pula tidak suka, kalau begitu fa innamal ismu ala man karihahu, dosanya di atas mereka makmum yang tidak suka kepada imam tu. Jadi ketika tu dosa atas makmum, sebab marah dia yang tak suka daripada mereka tu tak kena tepat. Waqala Ahmad wa Ishaq fi hadha idza kariha wahidun aw ithnani aw thalathatun. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim, mereka berdua kata dalam bab ni, apabila seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang tidak suka pada imam, fala ba'sa ayyusalliya bihim, maka tidak mengapa imam tu sembahyang jadi imam dengan mereka, tidak mengapa. Tak kira seorang dua tiga orang yang duk bising, duk buat fitnah, duk marah dengan imam, tak sukalah dia jadi imam dan sebagainya. Kalau bilangan tu sedikit, seorang, dua orang, tiga orang, itu tidak dikira, maksudnya tidak kira salah imam. Hatta yakrahahu aksarul qaumi, sehingga kebanyakan daripada kumpulan tu, majoriti tidak suka dengan imam. Itu pun sebab bercanggah dengan syarak, tidak kata masalah individu musuh
bermusuh-musuhan dengan imam, tidak ada. Perkara itu barulah kira salah imam. Kalau tidak, salah makmum. Yang tidak suka tu dosa atas mereka yang tidak suka dengan imam pula. Haddatsana Hannadun akhbarana Jarirun an Mansurin an Hilal ibn Yisaf an Ziyad ibn Abil Ja'di an Amr ibn al-Harith ibn al-Mustalaq qala kana yuqalu ashaddun nasi azaban isnani. Amr bin Harith bin Mustalaq dia kata, yaitu saudara Juwairiyah Ummul Mukminin, Amr bin Harith Salim. Dia tu sahabi juga, cuma dia riwayat tu tidak banyak, sedikit. Jadi nama dia tu tidak berapa masyhur sangat. Yuqalu, kana yuqalu asyaddun nasi azaban, dikatakan paling berat azab di antara orang ramai ada dua. Jadi ini kata-kata daripada sahabat daripada Amr bin Harith tadi. Ini bagaikan sahabat kata kunna naqulu kunna naf'alu. Jadi sahabat kata kami buat begitu, kami kata begitu dan sebagainya. Seperti itu juga isnani, ada dua orang yang kena azab paling teruk di antara orang maya itu. Pertama, imra'atun asad zawjaha, isteri yang derhaka suami. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan imam bagi satu kumpulan dalam keadaan mereka kaum itu tidak suka pada imam. Itu kira dosa besar, akan diazab. Qala Jarirun qala Mansurun fasa'alna an amril imami. Mansur kata, kami tanya tentang urusan imam. Faqila lana innama ana bihadza al-a'immata zalamata. Maka dikatakan, yakni dijawab kepada kami, hanya ana menghendaki dengan ini, dengan hadis ini yang sebut kata wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, tu kira asyaddun nasi azab, ataupun dilaknat oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya dengan hadis ni. Dalam hadis ni ialah imam-imam yang zalim. Maksudnya imam-imam yang melakukan bid'ah dalam akidah, usul, ataupun bid'ah betul-betul dalalah, tidak bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah yang mendorong ke arah dalalah, masuk neraka. Jenis tu, kalau imam tu tidak jenis seperti itu, maknanya tidak termasuk dalam maksud hadis ni. Yang maksud di sini ialah imam-imam zalim yang langgar perintah Allah dan Rasul, fasik, ataupun dia suka melalukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan bid'ah. Jadi jenis seperti itulah. Kalau jadi imam, kaum pula tak suka. Ketika itu imam akan dilaknat.
Kalau dia tu tidak begitu, fa amma man aqamas sunnata, maka adapun imam tu yang menegak sunnah. Jadi maksudnya menepati dengan sunnah, menepati dengan cara Rasulullah SAW yang menghendaki tidak ada apa-apa kesalahan dia. Walaupun begitu, makmum tak suka pula dia. Jadi fa innamal ismu ala man karihahu, maka dosa itu di atas mereka yang tidak suka sama dia. Jadi imam betul, makmum yang tidak suka. Kalau begitu, laknat ataupun dosa akan jatuh, akan ada dengan makmum, tidak dengan imam. حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول أبو غالب kata, saya dengar Abu Umamah kata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum, tiga individu sembahyang mereka tidak melepasi telinga mereka. Maksud tidak melepasi telinga, maksudnya tidak diterima sembahyang mereka dengan penerimaan yang sempurna. Jadi maksudnya tidak melepasi sembahyang itu daripada telinga mereka. Maksudnya apabila mengangkat amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak akan diangkat sembahyang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak diterima sembahyang dia tu. Pertama, al-abdul abiqu, hamba yang lari daripada majikan, hatta yarji'a, sehingga dia kembali kepada majikan tu. Wa mara'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wanita bermalam dalam keadaan suaminya murka, marah sama dia. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan juga imam bagi sesuatu kaum, satu kumpulan, sedang mereka kaum tu tidak suka dengan imam tu. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun gharibun ma'a gharibun min hadzal wajhi. Imam Tirmizi kata, menurut tarik ni, hadis ni dikira hadis hasan lagi, gharib. Wa Abu Ghalib ismuhu Hazawwarun. Jadi hadis ni Imam Tirmizi mentahsinkan, menentukan sebagai hasan. Wa dha'afahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi pula mentadhifkan hadis ni. Jadi penentuan hadis di antara dua tokoh terkenal, Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, ada bercanggah. Imam Nawawi kata dalam kitab Al-Khulasah, wal arjahu hina qawlut Tirmizi, pendapat paling rajih di sini ialah pendapat Imam Tirmizi. Jadi Imam Nawawi utamakan
pandangan Imam Tirmizi. Begitu juga Imam Munziri, dia menyebut hadis ni dan juga dia sebut tentang jadi hasan oleh ditentukan sebagai hasan oleh Imam Tirmizi, dan dia juga menyokong kepada penentuan Imam Tirmizi itu. Jadi biasalah di sisi imam-imam menentukan hadis, seorang kata dhaif, seorang kata hasan, ada begitu. Itu terpulang pada ijtihad imam-imam tu, disebabkan mereka kira mengikut kajian mereka, mengikut ijtihad mereka, apa mereka dapat kaji, atas itulah mereka buat keputusan. Terkadang seorang rawi dianggap sebagai perawi kurang ingatan. Itu dianggap oleh seorang muhaddis, dan rawi itu juga ada muhaddis lain anggap dia ni tidak jenis lupa, cuma orang anggap dia ni pelupa. Itu beza. Yang sebahagian anggap dia tu sendiri ada sifat lupa, yang sebahagian muhaddisin pula anggap orang yang kata dia ni kurang ingatan, tapi sebenarnya dia ni tak. Jadi ada pula setengah muhaddisin kira begitu. Jadi kalau begitu, bagi muhaddisin anggap perawi sani kurang ingatan, jadi mereka akan tentukan hadis datang dengan sanad yang ada rawi kurang ingatan sani, mereka akan tentukan hadis itu sebagai dhaif. Dan yang tidak anggap perawi itu pelupa, hanya orang anggap begitu. Jadi bagi muhaddisin yang pegang begitu, mereka tidak akan hukum dhaif terhadap hadis yang datang daripada rawi itu. Jadi ini salah satu daripada perbezaan penentuan kedudukan hadis daripada muhaddisin. Masih ada lagi banyak perkara mereka menjadi berbeza pandangan, dan ada lagi sebab-sebab yang lain. Kita boleh rujuk tengok dalam kitab-kitab usul hadis, di situ ada sebut. Jadi sebab tu kita jangan terlalu gemar nak menentukan hadis-hadis sebagai sahih, hasan, dhaif, maudhu', yang mana imam-imam muhaddisin dah kaji, dah tentu, itu dah memadai bagi kita. Kita tak perlu lagi bawa fahaman-fahaman baru yang bercanggah dengan penentuan-penentuan daripada imam-imam muhaddisin. Dah kaji, di mana imam-imam muhaddisin tu kiranya jauh lebih alim, jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa daripada kita. Kita ikut saja. Senang kalau kita bawa pula cara lain, reka pula perkara baru yang bercanggah dengan mereka, banyak masalah akan timbul dan berlaku kekecohan ataupun kecelaruan di kalangan umat Islam, dan susah nak selesai. Jadi pada kita nak habiskan masa kita sia-sia dalam perkara-perkara yang dah pun selesai oleh imam-imam muhaddisin, fuqaha, mujtahidin dulu, tak perlu kita habiskan masa di situ.
buat kerja lain. Masih ada lagi banyak kita boleh buat dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada kita terlibat dengan perkara-perkara tidak mendatangkan faedah bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanallah.